A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ya basitu ubsut alaina al khair wa waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'izna min syarril khalqi wa khtim lana bil husna bi lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Maka istighna'nya ta'ala itu artinya terkayanya daripada tiap-tiap yang lainnya, itu melazimkan wajib wujudnya dan kidamnya dan bakonya mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih dan wajib samuk dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman atas kau subut sifat maknawiyah. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini, nascaya berkehendak kepada yang mengadakan atau kepada zat atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Baik, kita sudah habis dah. Iaitu sudah habis sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib 20 dan yang mustahil 20 dan juga yang harus 1. Begitu juga kita sudah habis sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul dan juga sifat yang harus bagi Rasul alaihimus salatu wassalam. Maka di sini musannaf kita iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dia mari buat satu kesimpulan. Jadi dia buat satu kesimpulan, kata di bawah perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mengandungi 50 sifat. Mengandungi 50 sifat. Apabila kita sebut la ilaha illallah, maka mengandungi di bawah itu 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan juga 1 yang harus. Apabila kita sebut Muhammad Rasulullah, maka mengandungi di bawah itu
empat yang wajib, empat yang mustahil dan satu yang harus bagi para rasul alaihi mussalatu wassalam. Baik. Dan satu segi lagi, apabila kita tengok sifat-sifat seperti itu, terutamanya sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Ta'ala itu, apa dia dah? Dia ada lagi satu masalah, iaitu nak tunjuk sifat-sifat tadi tu, nak tunjuk kata Allah itu adalah Tuhan yang sengoti. Nak tunjuk kata Tuhan yang sengoti. Tak. Maka Tuhan yang sengoti ni yang kita panggil nama dia Allah. Tak. Dia kena terkaya. Dia kena istighna, kena terkaya daripada orang lain. Maksudnya dia tak kena tupai orang lain. Maka daripada sifat-sifat tadi tu, dia ada beberapa sifat yang nak tunjuk kata Allah hak kita duk pegang ni adalah Tuhan yang sebenar, kerana dia adalah tak ada kena tupai orang lain. Dia tak ada kena tupai orang lain. Tak. Daripada sifat kita ngaji dah, memang. Tak. Tu. Kerana dia tak ada kena tupai orang lain. Kalau dia kena tupai orang lain, maka bermakna kata slow sikit dah. 20. 25. Ya. Tak. Kalau dia tu kena tupai orang lain, bermakna kata dia bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan sebenar kan kena tupai orang lain. Nampak tak tu? Tu. Maka daripada sifat-sifat hak kita ngaji dah tu, ia akan tunjuk kata sifat Tuhan yang bersifat lagu tu adalah Tuhan yang mustaghniyan. Atau istighna, iaitu terkayanya daripada menumpang dan juga terkaya daripada benda-benda yang sakut paut dengan benda lain. Apa dah tu? Memang tak? Dan sifat juga, sifat hak kita ngaji itu juga, ia nak tunjuk kata benda lain tu kena tupai dia. Benda lain tu kena tupai dia. Makhluk dia tu kena tupai dia. Tak. Muftaqiran ilaihi. Atau kita panggil iftiqar. Maka apabila bersifat lagu ni, maka kita faham kata hak ni adalah Tuhan yang sebenar. Hak kata la ilaha illallah. Tak. La ilaha illallah. Tak. Tu. Maka kita tengok istighna dulu. Maka tuai kita kata, maka istighna'nyo ta'ala. Tak. Maka istighna'nyo ta'ala, iaitu istighna Allah Ta'ala itu gapo arti dia? Arti dia gapo? Artinya, arti istighna Allah Ta'ala terkayanya Allah. Terkayanya Allah. Terkaya ni dengan makna dengan makna tak ada kena tupainya Allah. Terkaya ni dengan makna tidak tupainya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lainnya, daripada benda yang selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Tu iaitu Allah Ta'ala itu laisa mustaghniyan an kulli ma siwahu.
Dah. Tidak laisa mustaghniyan an kulli ma siwahu, iaitu tidak tupai. Terkaya ni iaitu tidak tupai daripada tiap-tiap yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kalau ada Tuhan, tehas balik. Kalau ada Tuhan, tiba-tiba Tuhan hak tu dia kena tupai benda lain. Bermakna kata dia bukan Tuhan sebenar. Boh kata tokong dah, memang tak. Boh kata tokong. Tokong ni boh pergi boh besar mari, bergaduh kena dok akuk dia. Kerana apa? Kerana dia kena tupai orang lain, dok kena akuk dia. Adakah bermakna kata tokong itu Tuhan sebenar? Kita faham kata ana. Kita faham selalu dah kata ia bukan Tuhan sebenar. Sebab ia kena tupai orang lain. Tak? Tu. Nampak tak tu? Sebab tu Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim pergi godeh. Tak? Pukul godeh. Berhala-berhala, tokong-tokong yang ada di Kaabah tu banyak. Lepas tu dia tinggal hak besar so, tak? Dia tinggal hak besar so. Maka apabila orang musyrikin tu mari, pakat tuduh Nabi Ibrahim, muka Nabi Ibrahim sebelum tu duk dakwah kepada Tuhan, kepada Allah. Tak? Maka Nabi Ibrahim kata, hak besar nu pukul. Tak? Maka gapo mereka jawab atas. Tokong nak pukul orang lagu mana? Tokong walaupun dia besar, dia nak pukul orang lagu mana? Ini bermakna kata, tak? Benda lapis tu Tuhan hak disembah. Apabila dia tu kena duk tupai benda lain, maka Tuhan tu bukan Tuhan yang sebenar. Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah dia tak kata Tuhan duk atas arasy. Dia tak kata Tuhan duk atas arasy. Dia tak kata Tuhan itu bertempat. Sebab apa? Sebab perkara tu beri makna kata Tuhan kena tupai. Kena tupai arasy. Pehel sebalik tu, pehel daripada lagu tu. Kena tupai arasy, kena tupai tepat. Ada dia tak leh kalau tak ada tepat. Tu dia. Selera. Jadi tak sepenuh lah. Tak sepenuh. Gambar tak? Jadi tak sepenuh. Allah Ta'ala ada tu, adakah masa tu arasy ada? Jawab kata tak ada arasy. Siapa kata arasy ada bersama Allah Ta'ala, maka nak jadi kufur, sebab dia isbat kata ada benda lain lagi jadi qidam. Bukan Allah Ta'ala yang qidam, ada benda lain lagi qidam. Ada Allah, ada sekali dengan Allah, benda tu selalu dah. Bermakna kata ketika Allah Ta'ala belum nak jadi arasy itu, Allah Ta'ala duduk di mana? Tak? Duduk di mana? Berarti kata tak ada duduk di atas arasy dan juga tidak bertempat. Kerana tempat itu adalah makhluk. Masa itu pun makhluk. Kana Allah walam yakun syai'un. Apa nama Allah Ta'ala itu ada dan tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadi benda-benda tu semua. Setelah mana Allah Ta'ala jadi benda tu semua, Allah Ta'ala duk supos dia, tak ada tupai benda tu. Sebab sebelum daripada nak ada benda tu, Allah Ta'ala ada dah. Nampak tak tu? Tu. Allah Ta'ala wi akal dan fikiran kepada kita. Hak ni kita kena guna akal ni. Guna akal yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Tak? Tu. Allah Ta'ala suruh kita tengok makhluk-makhluk ni supaya kita nak isbat kata Allah Ta'ala tak serupa dengan dia. Ayat tu annahul haq tu.
Allah Ta'ala suruh kita ni guna dalil-dalil akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, iaitu suruh kita tengok makhluk ini. Tengok makhluk ini supaya nak faham kata Allah Ta'ala tu kuasa, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu hebat dan dia tu tak serupa dengan makhluk ni. Nah, maka kita ni bertempat, kita kena ada tempat kita ni. Nah, kita ni kena ada tempat, maka fahamnya Allah Ta'ala itu tak ada bertempat. Kita ni ada mata, kita ni ada tangan sebagai anggota, maka Allah Ta'ala itu tidak menyerupai kita. Nah, maka sebab itulah dia panggil ayat-ayat lagu tu dia panggil kita kena baca gaparah. Jangan berpegang dengan zahir. Maksud dengan zahir di sini di dalam bahasa Arab ni. Quran dia datang dengan bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab ni dia ada makna-makna dia panggil makna banyak. Satu kalimah tu dia ada makna banyak. Nah. Nanti nak cari ayat tu sikit. Apabila ada makna banyak, nampak tak tu? Maka makna hak buat Allah Ta'ala tu serupa dengan kita, maka tak boleh guna. Tak boleh guna. Nampak tak? Tengok. Allah Ta'ala suruh kita guna akal fikiran kita ni supaya apa? Supaya kita tengok kepada makhluk dia. Sebab tu di dalam Islam kita ni ia timbul satu ilmu yang panggil ilmu makulat. Ilmu makulat asyarah ni iaitu ilmu yang nak buat kita ni kenal makhluk. Sifat makhluk tu lagu mana. Apabila jadi makhluk ni ia nak kepada tempat. Ia kena ada tempat. Ia kena ada masa dia. Ia kena ada bagaimana dia. Besar ke halus, kecil ke panjang, pandak. Tu. Ya kena ada jenis-jenis tu 10 perkara semua. Tak. Maka kita ngaji benda tu kerana apa? Kerana kita nak faham kata Tuhan bukan serupa dengan tu. Tu tak. Maka sifat Allah Ta'ala ni dia kena istighna, dia kena terkaya. Kena terkaya. Mana dah ayat hak Tuhan suruh kita ni guna akal fikiran. Dia panggil sebagai jadi asas dalil akli. Dalil ni ada dua, dalil al-aqli, dalil hak akal. Yang kedua dalil naqli, dalil hak daripada Quran dan hadis. Tak? Dalil daripada Quran dan hadis dan dalil daripada akal, akli. Mana hak Allah Ta'ala goyak kata dalil akal itu ada juga dalam Islam kita ni. Iaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat ayat yang ke-53. Allah Ta'ala kata, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, Allah Ta'ala kata, selagi kami akan beri nampak kepada mereka, manusia lah, tak? Ayatina, tanda-tanda, alamat-alamat kami, iaitu tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kata kami ni ada. Kami sini Allah. Allah. Di mana tanda tu? Fil afaqi. Fil afaq. Gapo afaq? Afaq ni cakrawan. Cakrawala semua. Berarti makhluk, dalam makhluk ni. Tu. Yusuf kita tengok. Dan wa fi anfusihim, dan kami akan nampak dalam diri manusia juga. Dalam diri manusia juga. Sebab tu ulama dulu dia kata sebenarnya manusia ni pada dia tengok diri dia sendiri ya. Pada dia tengok diri dia sendiri ya, dia akan tahu dah kata ada Tuhan yang menjadi. Tu sebab tu Allah Ta'ala khususkan lagi
Padahal manusia, diri manusia tu masuk daripada makhluk dah, cakrawala dah. Tapi Allah Ta'ala khusus lagi tengok fi anfusihim. Dalam diri mereka itu, dalam diri manusia. Manusia, mu guna akal hak aku beri ni, cuba mu tengok benda yang ada di keliling-keliling kamu. Dari akal lah tu. Dah, so kita guna akal. Dan mu tengok juga sebagai khususnya dirimu sendiri tu. Dah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka itu, iaitu bagi manusia, annahu al-haq, bahwasanya Allah Ta'ala itu benar semati. Hak teh sungguh al-haq ni. Dah, kita pelong kita, hak kita pelong kita. Sebab tu saya suruh perhati tengok diri kita, gapo kata hak teh dalam diri kita. Gapo hak teh dalam diri kita ada tak? Gapo? Sedap. Kita makan sedap. Gano kadang-kadang buat kita demam, kita pun jadi pahit. Benda manis cerak-cerak. Tapi gano setengah-setengah. Masa kita uzur, masa kita sakit, tak sihat, jadi pahit, perak mulut. Tak? Tu. Gapo kata sedap? Sup. Kita makan sedap. Tapi gano bagi kita makan boleh 3-4 ringgit tak boleh dah. Pia gerbe baru ni Allah. Tak mau tengoklah lagi. Gapo kata hak benar? Hak al-haq. Hak sebenar, hak teh sungguh. Hak original sungguh. Banyak ke kita semua ni hak peluang belaka. Kerana apa? Kerana kita berubah. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun fal-alamu hadisun. Alam ini ni berubah. Berubah tak? Tak ada siapa ingkar. Orang alu akal yang sihat lah. Ni Quran. Quran yang tak hina akal. Bahkan Quran ni yang suruh kita guna akal pula dah. Sebab akal ni mari daripada Allah. Nak hina apa? Kena gunalah. Tak? Tapi akal ni, ia kena susung jadi molek. Kalau susung kena molek, 1, 2, 3. Ya akan tubik pun, ya akan tubik natijah molek. 1 buat 1 jadi 2. Kena. 2 buat 2 jadi 4. Kena. 1 buat 1 jadi 5. Tak kena. Mikir pesan 1 buat 1 jadi 5 tu pesan tak kena. Ya ada ya panggil akal hak Allah Ta'ala beri ni. Tidakkah kita nak faham Quran lagu mana? Sebab tu Imam Ghazali yang kata Quran itu serupa dengan matahari. Quran serupa matahari. Serupa cahaya matahari. Ni, sekarang ni kita duduk masa siang hari ni, ya cerah tak? Cerah. Maka akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu serupa dengan apa? Serupa dengan mata kita ni. Mata kita. Quran serupa dengan cahaya matahari. Akal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita serupa dengan mata ni. Maka kita nak faham. Nak faham Quran, kita kena nampak dengan akal kita ni. Sebab tu ulama timur, ilmu usul fiqh, banyak ilmu. Tak? Nampak tu? Maka kalau cerah, kalau Quran dan hadis ada, bermakna kata cerah, tapi kita tak guna akal untuk nak faham dia. Banding supaya dengan kita pejam mata. Adakah kita nak nampak cahaya tu? Jawab kata tak nampak, gelap ke lemak? Orang lain nampak belakang, moga orang lain buka mata ke? Kita tak nampak. Moga kita tak celak mata. Pas mula kita apabila kita tak celak mata, kita kata, tak, kita hidup kata ke orang apabila orang nampak. Kita tak nampak, ya kena salah kita kerana kita tak nampak. Bukan salah di Quran. Ya salah di kita tu pergi pejah. Tak? Maka apabila cahaya matahari itu cerah, kita ni kena celak baru yang nampak kebenaran.
Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita mikir, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tak? Sebaliknya orang guna akal saja. Seperti Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah. Hak sesat. Tapi ia tak jadi kufur. Ia mubtadi'. Mu'tazilah ni ia mubtadi'. Ia panggil ahli bid'ah. Tak? Kita nak kufur ia tak boleh sebab ia panggil ia ada syubhat. Di dalil dia tu. Ia faham kata benda tu dalil padahal benda tu bukan dalil. Ia panggil syubhat. Tu ia ambil dalil dia letak tak kena dengan tepat. Maka ia panggil syubhat sebenarnya bukan panggil dalil dak. Bukan panggil dalil dak. Maka Mu'tazilah ni salah satu daripada kumpulan yang banyak guna akal saja. Akal lebih pada wahyu. Quran dan hadis lebih dia guna akal tak depan. Maka hasil daripada tu serupa dengan dia celak mata. Dia celak mata dia guna akal ni. Tapi dia celak waktu gelap. Lip malam. Pahisya dia mula celak. Katuk pelita cik. Lepas tu dia oyak kat orang tu, gano gelak ni. Aku celak dah gano gelak ni. Tak boleh gelak gano hidup celak waktu malam. Sebab dia guna akal lebih daripada cahaya matahari, lebih daripada Quran dan hadis. Hak kita ke mana? Hak kita dia capur dua tu hak tu. Hak Asy'ariyah duk guna iaitu jalan ni Abul Hasan Al-Asy'ari. Hak kita duk guna la ni semua ni. Sifat 20 hak kita duk baca ni, we ngaji we sungguh. Orang hak bijak pandai we kaji we sungguh. Jangan duk dengar orang. Kaji tengok. Tak. Kita tu bang ngaji tinggi-tinggi kena kaji tengok salah di mana. Dan kita kaji sungguh, lepas tu jangan faham sendiri. Kena tanya orang hak ngaji dah tu. Kata, ni sifat 20 ni dia nak lagu mana? Tak. Jangan ambil kita baca, kita tak faham. Penama kecek lagu ni. Putar belik ni. Tahu siapa salah? Kita ke kita salah? Kita salah, moga kita tak faham sendiri. Tak. Lepas tu dia jangan faham sendiri. Ya asal ilmu agama ni dak, ibu bapa semua. Ilmu agama ni ia adalah cahaya nur yang ada dalam diri Nabi. Lepas tu, apabila sahabat mengaji dengan Nabi, maka cahaya itu ia pindah masuk di dalam dada para sahabat. Tu ia panggil ilmu sungguh. Tak ada kitab pada masa tu. Al-ilmu fis sudur, duduk dalam dada. Maka duduk dalam dada ya kita kena musyafahah. Sebab tu salah satu daripada syarat untuk nak hasil ilmu iaitu kita melalui kita kena mengaji berdepan. Terima daripada guru. Guru yo royak atas ni maksud gini weh. Ayat ni maksud gini weh. Tak boleh faham lagu ni weh. Hak tu dia panggil menata mari suk sapa kepada kita. Ambil pada Nabi turun sapa kepada kita. Kena terima. Bawa mari belakang tu ya orang pindah masuk dalam kitab. Ilmu tu. Pindah masuk dalam kitab. Bawa pindah masuk dalam kitab ibu bapa tak? Maka orang duk faham kata ilmu duk dalam kitab. Sekadar kata ambil kitab baca ni cukup dah. Hak tu ya salah. Padahal ibarat orang tulis tu ya tak serupa. Demo ni tulis gini ya nak kok mana. Demo tu tulis gitu ya nak kok mana. Kena tanya orang hak mengaji. Daripada maksud faham sungguh. Sebab tu masalah di hari ni ia bukan masalah guna Quran tak guna Quran, bukan. Ya masalahnya iaitu faham terhadap Quran tu. Adakah demo faham supaya dengan Quran nak sungguh, ko demo faham supaya dengan demo nak bukan hak Quran nak sekali. Tu masalahnya. Tak, bukan kata guna Quran tak ada Quran tak. Semua orang Islam ni guna Quran belaka. Mu'tazilah guna Quran walaupun dia berat kepada akal. Qadariyah pun guna Quran, Jabariyah pun guna Quran. Tak, guna Quran hadis belaka. Cumanya tempat geleweng, tempat gelecah di mana? Faham terhadap Quran tu. Ya ada nas, lepas tu ya ada fahmun nas.
Nas tak ada khilaf di antara Islam. Tak ada siapa tak guna Quran dan hadis. Tetapi ia dak jadi bezanya tepat fahmun nas, iaitu faham akan nas Quran dan hadis tu. Situ ialah tepat dak jadi. Sebab tu apa nama dah? Mari jalane Al-Asy'ari dan Asy'ariyah ni. Maka fa Asy'ariyah ni lah dia panggil orang yang paling faham sekali perkataan dan maksud daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan orang lain sebenarnya. Sebab demo ni dia mengaji sendiri. Dengan Imam Abul Hasan Asy'ari ngaji sendiri. Walaupun kitab Abu Hasan Asy'ari tu tinggal tak banyak dah, tapi faham tu masih ada di dalam dada anak-anak murid dia. Maka orang yang lebih faham perkataan tok guru, walaupun tok guru mati dah, siapa memang? Siapa? Orang suku Sakak ke anak murid dia? Dia kena anak murid dia. Tak, kita tak ada pergi ngaji pondok Sekeh, pondok Dala. Adakah kita lebih faham daripada Tok Pakih duk ngaji pondok Dala, pondok Sekeh? Dia tak boleh jadi. Sebab dia tu duk ngaji sendiri dengan tok guru. Tu. Maka kita nak faham tok guru tu lagu mana, maka kena tengok anak-anak murid dia tu faham lagu mana. Bukan orang lain suku Sakak. Bukan orang lain suku Sakak. Sebab tu dia panggil, apabila kita tengok sifat-sifat 20 hak kita duk mengaji ni, kau ngaji kau yakin, kau ngaji kau yakin. Dengan syarat kena mari ngaji lah. Lepas tu mari semua. Tu ya kau yakin kata ulama kita. Lepas tu bukan rung ni. Tak tahu kata berapa beribu tahun dah. Mula mari daripada Imam Sanusi lah, ia mulai susung 20, tapi belum ada tu lah kitab lain pun ada dah. Bukan benar tak ada. Ada dah, tapi jadi cukup lengkap, jadi mudah kita nak mengaji. Tu tak. Siapa kepada hari ni semua ulama tak ada siapa lagi ingkar si ngaji akidah bentuk sifat 20. Tapi orang tu ulama lah. Tu kalau orang bukan ulama tak ada kena kecek dah, tu dia bukan ulama jok mula lagi. Wi ulama. Sama juga hukum-hukum yang lain kita nak kepada alim ulama. Hendak jadi bukan alim ulama. Masa-Allah lalu dah. Perak. Kita orang awam ni kita tak tahu siapa alim, siapa ulama. Maka orang nak tahu kata dia alim ke dia ulama, dia kena orang selapih dengan dia. Selapih dengan dia. Lepas tu sifat 20 ni berapa ribu, berapa juta orang ulama. Ulama hak besar-besar saja. Kalau tak ada dia, maka putus agama. Semua di dalam agama ambil jak Nabi siapa kita ni, ia kena lalu sifat orang hak ngaji, orang hak ngajar melalui sifat 20 ni. Kena ada taliye dia. Kalau demo ni tak kena, demo ni sesak. Tak boleh jadi Islam tu akan putus. Dia panggil hubungi tu. Nampak tu tak? Maka di sini dia panggil kita nak kenal istighna'nya Allah Ta'ala. Kita nak tahu kata Allah Ta'ala sebenar. Kita nak tahu kata Tuhan hak sebenar. Maka kita kena tengok sifat dia. Kata dia tu terkaya ke tak? Dia tu terkaya ke tak? Kalau dia kena duk tupai orang lain lagi, bukan hak sebenar. Kalau kena dia duk kena tupai arah lagi, maka nak sebenar kerana dia kena duk tupai arah lagi. Tak? Tu dia. Berarti Tuhan hak duk tah arah tu Tuhan lain yang mana ada dia belum pada nak ada arah. Dia kena Tuhan lain-lain. Pak kita beriman Tuhan yang ada belum daripada ada arah lagi. Nampak dah tu? Sebab laning ni banyak jadi mudah dah orang nak dengar, orang nak sebut. Jadi tak segan mana dah. Tuhan bertepak, Tuhan atas arah laning duk di mulut-mulut orang biasa dah. Dulu duk di mulut-mulut orang alim ya. Duk di mulut-mulut orang hak pasal buat alim ya. Laning duk di mulut orang awam dah, hak tu bahaya. Takut-takut dia jerak masuk dah. Jerak masuk. Maka kita yakin sudahlah dia panggil sifat 20 hak kita duk ngaji ni. Tu. Bukan benda main-main dah. Kita nak buat ramai-main tak leh dah. Masalah akidah ni. Tak.
Kalau masalah fiqh, masalah kilah ni bobo kita bobo boleh kira lagi. Masalah fiqh memang tak. Dia mau nak pergi mazhab mana? Kita nak pergi mazhab mana? Bobo boleh kira lagi. Tapi masalah akidah ni kalau rusak sini maka rusaklah. Apa tak? Tu. Artinya arti terkayanya. Artinya iaitu arti istighna'nya Allah Ta'ala iaitu terkayanya Allah Ta'ala. Terkaya daripada mana? Daripada tiap-tiap yang lainnya. Tiap-tiap yang lain pada Allah Ta'ala. Berarti dia tak ada tupai siapa. Dia tak ada tupai siapa. Itu melazimkan. Apabila kita Allah Ta'ala tu tak tupai siapa, melazimkan wajib wujudnya. Ni. Ia kena wajib ada. Ya tak boleh mungkin ada. Lazim Allah, lazim Tuhan hak sebenar tu kena wajibul wujud. Kena wajib ada. Gapo makna wajib ada? Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Kita ni ada kita lepas daripada tak ada. Kita ni ada boleh, tak ada boleh. Dia ni ada ya, wajib sebelah ada ya. Kalau nyegi tak ada, tak leh. Kalau nyegi tak ada dia, lepas tu dia baru ada. Siapa buat dia ada? Bermakna kata dia tupai benda lain pula dah. Dia tupai benda lain, bukan Tuhan sebenar dah lah. Gambar tak memang? Jadi, peheh daripada istighna'nya Allah Ta'ala, iaitu dia tu terkaya. Gapo terkaya? Tak tupai orang lain tu, lazimkan wajib wujudnya. Wajib sini wajib pada akal. Akal tu ya terima sebelah kata kena ada ya Allah Ta'ala ni. Kalau nyegi tak ada, tak boleh. Akal tak terima sama sekali. Tak? Moga dia tak tupai orang lain. Maka ia kena ada dah. Ia tu ada. Kalau ia pernah tak ada, baru mari ada. Ia tupai orang yang buat ia tu. Maka lagu tu bukan Tuhan sebenar. Nampak dah tu tak? Dan kidamnya. Kidamnya. Berarti ada dia, ada sedia kala. Bukan baru ada. Supaya kita ni. Kita tak ada kidam kita. Kita hadis. Wujud kita, wujud hak hadis. Lagu mana hadis? Baru ada kita. Tu kalau orang umur 70 hemat, baru 70 tahun ada. Belum pada tu tak ada. Tak ada dah. Tapi Allah Ta'ala ada, tidak ada mula bagi adanya. Kidam ni la awwala li wujudihi. Tidak ada mula bagi adanya. Dan lazim juga bakonya. Gapo makna bako? Kekal. Ada dia, ada Allah Ta'ala, tidak terpaksa. Allah, puas hati sungguh. Kita semaya depan orang lagu ni. Kita semaya menghadapi Tuhan ni. Puas hati. Tuhan sebenar. Puas hati. Tu kita nak berasa tak? Sebab saya ada ayat semua tu lah. Ngaji akidah dah. Kena ada kesal dalam hati ni. Tu Tuhan yang ada dia benar lain tak ada pun sekarang lagi. Tak. Lepas tu ia jadi benda makhluk semua. Lepas tu adanya dia tu tak ada hari suk. Walaupun makhluk lain ada tempat suk, ia tak ada hari suk. Lepas tu ia sempurna, tak ada kurang sikit habuk. Tak puas hati lagi. Puas hati. Kalau kita gigi hadap orang besar-besar. Ia baru ada juga. Lepas tu ia akan mati juga satu hari. Besar setara mana pun, raja mana pun. Ia akan mati juga satu hari. Tu pun kita habis huarah. Ni kita duduk semaya, duduk menghadap, duduk tawajuh hati kita kepada Tuhan yang tidak ada mula bagi ada dia dan tidak ada akhir bagi ada dia dan tak tupai orang lain. Bahkan semua benda yang lain tu tupai dia. Puas hati tak? Puas hati. Sebab tu orang kalau tak berdoa dengan Tuhan, tak semaya duk lalai ni, berat benar. Sebab dia tak nampak. Ni kita ngaji dah. Ni akidah buat kehidupan kita jadi tenang. Akidah kita mengaji buat kita tambah yakin dengan Tuhan.
Apabila kita tambah yakin dengan Tuhan, maka kita akan hidup secara tenang dan redha dengan qada dan qadar Allah. Sebab semua tu adalah mari daripada Dia, Dia nak gapo terhadap kita. Semua tu ada hikmah. Apa tak? Senang tengok tu. Tu sebab tu orang Islam ni tak ada mana kriak-kriak. Dia panggil semsau bunuh diri. Kalau hak ada tu otak dia tak sihat dah. Hak ada hak duk bunuh diri, duk tujung, duk pokok mau hospital ke mana, cek mari ia jadi apa? Akal dia tak sihat dah, tak sebenar dah. Apa tu tak? Tu. Dan bakonyo iaitu lazimnya bako Allah Taala. Allah Taala tu kekal. Dan lazim juga mukhalafatuhu lil hawadis. Ia kena tak suponyo Tuhan tu dengan benda yang baru. Tuhan hak sebenar tu jangan serupa dengan benda yang baru. Tak serupa ni tak serupa setiap segi. Tak serupa setiap segi. Jangan kita kata kita ada mata. Tuhan ada mata. Tapi mata Tuhan tak serupa dengan mata kita. Tak serupa juga je kata. Bukan lagu tu. Lagu tu salah. Dia panggil lagu tu, dia panggil kita tak ada tolak 100%. Dia panggil orang kecek lagu tu, dia tolak musyabahah. Tapi dia tak tolak tasbih. Tak apalah tu tinggi-tinggi tu. Dia tak boleh dia ada mata mula lagi. Walaupun mata dia tak serupa dengan mata kita. Dia tak boleh. Dia kena kita tolak tak ada mata mula lagi. Mata dengan makna ni lah, dengan makna anggota ni lah. Sebab dalam bahasa Arab kita sebut ainun, kita sebut yadun tu, dia nak telitah mari ke anggota kerana hak tu ya makna hak asal. Adapun salaf orang zaman dulu tu, salaf soleh tu dak, ia tak nafi kalimah lapa ainun lapa yadun Al-Quran tu tak boleh nafi. Orang qalah pun dia tak nafi. Cumanya makna sebenar hak tu hendak lagu mana tu maka serah kepada dia lah. Tapi bukan cerak mata dengan makna anggota ni. Sebab makna hak serupa dengan anggota ni dia panggil ada kurang dalam tu. Senang lah. Senang lah. Tu. Lepas tu mari orang akhir-akhir ni dia panggil penyakit serupa Allah Taala dengan makhluk ni dia tak habis. Sebab orang dak buat keliru dia ada buat semua. Syaitan pun dia nak jadi keliru situ. Apabila kita sebut Tuhan, dia nak mari gambar kata tokoh tu. Maka ulama kita dia kena perubah jalannya suku. Orang dulu-dulu dia pandai dah dengan ubat tu. Dia kata mata Allah Taala tu ainun tu Allah Taala tu iaitu kita serah kepada dia. Tapi ainun yadun lah. Tapi lagu mana tu serah, tapi bukan syarat supaya dengan anggota kita ni. Serah kepada Allah Taala. Tapi orang dulu tu dia serah, dia selamat, cuci dah. Jadi dia sembah Tuhan tu jadi Tuhan yang sebenar sungguh. Tapi mari belakang-belakang ni kita pun kau lemah, hati kita pun kau cemar. Hati kita cemar, syubhat hak luar mari pun banyak, falsafah baru-baru orang barat buat tu pun banyak. Buat begitu jadi keliru lah. Jadi kita nak ukur Tuhan dengan benda stoko mata ni. Tuhan berjising mata ni. Sebab tu mari ulama khalaf ni, dia buat ubat hak lain pula. Tak padai dah dengan ubat hak dulu. Kita tak tolak hak dulu. Ubat hak dulu, orang dulu dia hingga. Tapi orang baru dia tak hingga dah. Maka dia buat ubat takwil. Dia kena takwil makna. Kalau yadun dengan makna kudrat. Yadullah fawqa aidihim, dia kata kuasa Allah di atas kuasa mereka itu. Kerana apa? Lafaz yadun di dalam bahasa Arab ia ada dengan makna kudrah, kuasa. Tak apa. Kerana Quran guna dengan bahasa Arab. Adakah kita tolak sifat yadun Allah Taala? Tak ada tolak. Tapi kita guna, kita isbat dulu, lepas tu kita pergi tafsir dengan makna-makna yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tak serupa di antara takwil dengan ta'til, ya tak super waktu dah. Tu tinggi tu benar tu, saya beri tinggi sikit hari ni tak. Tu lama-lama sekali memang tak. Tinggi sikit tu.
Dalam sikit. Cumanya hak nak royak sininya gapo memang hak kita duk ngaji pokok kita duk ngaji hari ni iaitu Tuhan kita ni kena terkaya daripada benda lain. Gapo makna terkaya? Tak tupai benda lain. Gitu sudahlah. Tu sudah tu. Tu. Maka hasil daripada tu Tuhan tu sifat wajibul wujud. Kena wajib ada. Kalau ada boleh tak ada boleh? Tak boleh. Dia kena wajib ada dia. Yang kedua dia kena kidam. Berarti ada dia tak ada mula. Baru sengoti. Kalau ada dia ada mula siapa buat dia? Dia ada orang buat dia kena tupai orang lain dah lah. Tuhan tak sebenar lagu tu. Yang ketiga ada dia kena tak ada pak sudah. Tak ada pak suk. Siapa ke bila? Bakar kita panggil. Kalau nyegi ada dia, lepas tu ada tempat habis. Maka siapa buat wiyah habis? Siapa buat wiyah habis pula? Lepas tu ada dia kena tak serupa mukhalafatuhu lil hawadith, kena tak serupa dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, maka tak beza. Jadi makhluk semua kita kena tupai belakang. So kurang-kurangnya kita kena tupai tempat. Kita duduk di mana kena ada tempat. Maka Allah Ta'ala tak serupa dengan kita, maka ada dia tak ada bertepat. Tak ada bertepat. Dan qiyamuhu binafsih, ada dia kena ada dengan diri dia sendiri. Tak ada kena tupai orang lain. Tak ada kena tupai mahal, tak ada kena tupai tempat. Yang kedua, tak ada kena tupai mukhassis dia panggil. Tak ada kena tupai orang yang menjadikan dia. Makna qiyamuhu binafsih ni. Berdirinya dengan diri dia sendiri bukan makna duduk lepas tu diri bukan. Berarti ada dia tu ada dengan diri dia sendiri, tak ada kena tupai orang lain. Iaitu ada dia tak ada kena tupai tempat. Dan ada dia tu tak ada orang yang menjadikan dia. Tak ada kena tupai tempat ni, tak ada kena tupai zat lain dia panggil. Tu. Nampak tak tu? Tu dia. Dan wajib samuk. Lazim juga daripada istighnaq terkayanya Allah Ta'ala itu wajib Allah Ta'ala bersifat samuk. Wajib pada akal belakang ni memang. Ingat wajib pada akal belakang ni. Dan basar, pendengar. Dan kalam, perkata. Tak. Dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ini sifat maknawiyah. Bila melazim sifat-sifat lagu ni juga, maknawiyah ni juga, atas qaul subut sifat maknawiyah. Mengikut perkataan hak kata adanya sifat maknawiyah. Iaitu orang belakang ni seperti Imam Razi mari apa nama? Baqillani fak ni. Imam Sanusi sifat 20, Syekh Ahmad kita ni yo sifat 20 ni. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata tak ada sifat maknawiyah. Dia panggil tak ada kena bilai suku, bukan tak ada kena bilai suku. Ia duduk di dalam sifat ma'ani dah. Bukan kata tak ada kena bilai suku. Tak apalah ala kuliahnya dua-dua tu dia panggil supa ya. Kerana apa? Kerana jika tiada wajib baginya, bagi Allah Ta'ala. Sifat ini, sifat mana? Kita bilai tu sebelah semua tu. Kita bilai molek sebelah tu dah. Wujud kidam 2, baka 3, mukhalafah 4, qiyamuhu binafsih 5, samuk 6, basar 7. Kalam 8, kaunuhu sami'an 9, kaunuhu basiran 10, kaunuhu mutakalliman 11 semua. Tu. Jika tiada wajib baginya bagi Allah Ta'ala sifat ini. Sifat ini tanda, yakni sebelah sifat yang tersebut. Tanda itu memang sebelah sifat yang tersebut. Kalau tak ada wajib pada akal lah. Bagi Allah Ta'ala sifat ini nascaya berkehendak ia, iaitu Allah Ta'ala lah, tambah lagi berkehendak ia Allah Ta'ala kepada yang mengadakan akan dia, tambah lagi. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat dengan sifat ni, berarti kena ada orang jadi dia, berarti kena tupai. Kalau ia tu ada dia bukan kerana wajib, bukan kerana ia ada asal lagi, ia baru ada ya, berarti kena ada orang jadi dia. Dia ada orang jadi dia, bukan Tuhan sebenar. Kau tak kong
Dak, tokong besar setara mana pun lama setara mana duk le bukit wak natam lagu mana sekalipun hok duk tidur ke hok duk diri, ya kena ada orang buat. Kena ada orang buat dia. Dah. Tu. Lepas tu kena ada orang beki pula. Kena ada orang beki pula. Ada-ada patah hidung. Kena duk tambah hidung. Cabuk telinga. Tak ada apa ni. Lalak je mari duk cak. Bukan gajah mari duk sepak lalak. Lalak mari duk cak sok mau tah hidung dia, buat jadi buruk hidung dia. Lepas tu rutuh. Tu hal lagu mana. Nampak tu tak? Maka nascaya berkehendak iaitu ia Allah Taala lah kepada yang mengadakan iaitu akan dia akan Tuhan hak tak sebenar tu. Dah. Atau kepada zat kalau dia tu tak ada wajib ada bagi dia tu, maka dia panggil melazim dia tu berkehendak kepada zat. Zat ni iaitu yang menempati Allah Ta'ala padanya, iaitu kena tupai zat orang lain. Kena tupai zat lain. Tu. Hak ni iaitu apa? Ya nak nafi apa? Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Tu berhajat kepada zat ni iaitu yang nak nafi qiyamuhu ta'ala binafsih. Selama mana Allah Ta'ala ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, maka hak tu Tuhan sebenar sebab dia tak ada tupai orang lain. Tengok kalau kita ngaji belah ni kita tengok sifat 20 ni dia cukup lekat. Walaupun dia bagi 20 tapi 20 ni serupa dengan pokok bagi sifat-sifat yang lain. Sifat yang lain yang klik kepada 20 ni. Bijak dah. Bijak kena ngaji wi sungguh, kena ngaji wi tengok wi laik jangan gaduh. Tak. Jangan gaduh baca lepas-lepas lagu tu. Dah. Tu nak baca sifat 20 ni wi jadi laik kena lagu tu. Nak tengok alasan ulama sebut tu. Lepas tu kena buai dulu hak kita tu. Hak kita ada. Kita nak tahu kata Tuhan tak ada bertepat, nak wi faham kata Tuhan tak ada bertepat, kena buai dulu hak Tuhan bertepat tak tepi dulu. Jangan wi ada hak tu. Dak ada hak tu dah dia tak mari dah lah hak lain. Tu aja tak mari dah hak lain. Atau kepada mereka yang menolak daripadanya atau berhajatlah berkehendak ia tu Allah Taala kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Sebab apa? Sebab apabila tak ada sifat sama basar kalam tu, kalau tak ada sifat tu takut ada sifat kurang di diri Allah Ta'ala. Apabila tak ada samuk ni dengar, takut orang pihak kata Allah Ta'ala tu tuli. Kalau tak ada apa? Kalau tak ada basar ni makna melihat, melihat. Lebih aku orang pihak kata Allah Ta'ala tu dia panggil buta. Dan juga kalam, sifat kalam. Kalau kita tak isbat sifat kalam ni, takut orang faham kata Allah Ta'ala itu bisu. Sebenarnya sifat samak basar kalam ni, kalau kita tengok dalam sifat 20 tu, ia kuat belah lek mana? Ia kuat belah lek dalil naqli. Sebab tu kita tengok semua sifat 20, kalau ia nak wari dalil sifat samak basar kalam, ia wari dalil Quran dan hadis dulu. Daripada ia wari dalil akal. Sebab tiga sifat ni ia panggil sifat yang kuat berdalil dengan dalil naqli daripada akli lagi. Akli kena pergi sokong ya. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tak royak kata dia sami'un basirun mutakallimun. Jadi akal yang kita tak sapa benar situ tu. Tapi kerana kita kena ngaji, kerana Tuhan royak dalam Quran sendiri kata dia sami', basir, patu mutakallim. Ada sama, ada basar, ada kalam. Sebab apa? Sebab kalimah sami' hak tu dia panggil apa tu? Sirah sifat musyabah atau sirah balaghah tu. Maka dalam tu ya ada kena ada tuwe, kena ada zat, lepas tu kena ada sifat dalam tu. Sebab tu ulama ya faham daripada sami', basir, mutakallim, sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Sebab tu kita nak kaji. Sebab benda tiga-tiga perkara ni ia tak ada perlu ketika dia nak membuatkan makhluk ini. Supaya kita tengok orang apabila dia bisu dia bisu atau dia tuli,
Boleh tak buat rumah? Boleh tak? Boleh. Bahkan gagah ada kita lagi. Ya bisu, ya tuli. Orang mata buta kadang-kadang. Kadang-kadang. Tak, tulis molek ada kita lagi. Boleh hadir. Berarti nak buat satu-satu perkara ni, dia tak kena tupai sifat nampak, sifat dengar, sifat kecek. Sebab tu ulama dia nak guna dalil akli tak boleh. Tak kuat, bukan tak boleh, tak kuat. Dia kena guna dengan dalil nakli dulu. Dalil akli mari sokong belakang kata, oh, kalau tak ada sifat ni membawa kepada kurang juga. Apa ada? Adapun sifat ada Allah Taala, adanya Allah Taala, dia kena berdalil dengan dalil akli dulu, baru mari sokong dengan dalil nakli. Tengok hebat tak? Tu. Nascaya berkehendak ia kepada yang mengadakan atau kepada zat atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangannya. Tak. Hak ni sakut ke apa ni? Kalau kita tengok tak. Berkehendak kepada yang mengadakan atau kepada zat tu, ia nak tolak si apa nama duk dalam sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan, hak tu sama basar kalam tu. Apa tu dah? Tak apalah dalil hak tu dalil tu. Maka apabila wajib baginya bagi Allah Taala segala sifat ini, sifat yang sebelah tadi tu, nascaya mustahil oleh segala lawannya, maka mustahil lah lawan yang sebelah tadi tu. Maka ini 22 akidah. Yalah tak? Sebelah dengan sebelah jadi 22. Kita nak tahu kata Tuhan Allah, iaitu Tuhan hak kita duk pegelah ni, kata dia ni adalah Tuhan kita, yang nama dia Allah tu, Tuhan yang sebenar, kerana ada sifat sebelah sifat ni. Sebab daripada dia ada sebelah sifat ni, dia tak kena tupai orang lain. Tu dia. Tu dia. Maka lazim daripada sebelah sifat ni hak wajib, maka kita kena tolak lagi sebelah sifat lagi hak mustahil. Jadi semua sifat hak duk dalam hak dah tu 22 semua. 22 akidah daripada wajibat dan mustahilat. Dan ada selagi hak harus. Dan melazim ia, yakni istighna'nya Allah Taala tu. Ia klik situ dah. Bukan klik kepada Allah, klik pada istighna'nya Allah Taala pula. Iaitu maksud pula di sini iaitu apa nama? Seperti melazim ia akan wujudnya dan kidangnya. Hak ni hak sebelah lagi tu ada selagi, iaitu akan nafi wajib perbuatan sesuatu daripada segala mungkin atau meninggal perbuatannya. Tu. Iaitu perbuatan Allah Taala sesuatu, iaitu akan sesuatu. Kita ngaji sifat harus bagi Allah Taala baru ni lagu mana? Iaitu Allah Taala yang nak jadi benda mungkin ni harus bagi dia. Berarti mengikut iradat dia. Tak ada siapa hidup bangkap dia suruh jadi. Kalau ada orang hidup bangkap dia suruh jadi. Jadi ia Tuhan sebenar sungguh tak? Bukan sebenar lah. Moga ada orang yang duk tunjuk aja je. Tak boleh mu kena jadi dunia ni. Sebab mu tak ada dunia gini ni. Tak boleh mu kena hatta rasa ni. Kalau mu tak hatta rasa, orang tak akan tahu kata ajaran sebenar ke mana. Jadi duk wajib, ada orang duk wajib tanya, maka benda tu bukan Tuhan sebenar. Kalau ada benda lain duk wajib tadi dia. Maka semua Allah Taala buat tu di atas jalan harus. Bebas bagi dia. Dia nak buat dunia, dia tak boleh buat, sama je. Tak? Dia nak buat kita, dia tak boleh buat kita, sama je. Benda mungkin semua adalah harus. Fa'lu mumkinin au tarkuh. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Campur lagi. Dan jika tiada nascaya lazim ketiada istighna'nya daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalnya. Kalau wajib di atas Allah Taala kena buat satu-satu perkara atau kena tinggal satu-satu perkara, nascaya lazimlah. Tak ada istighna. Jadi tak ada terkaya. Apa makna tak ada terkaya? Allah Taala kena tupai orang. Tak terkaya dah lah. Moga ada orang lain yang hidup bangkak dia daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalnya. Kalau Allah Taala dia panggil kena wajib buat satu perkara atau kena wajib tinggal satu perkara, maka ketika tu tak ada istighna, nafi sifat istighna. Maka tambah lagi, maka ini satu akidah, iaitu akidah harus, iaitu bagi Allah Taala
maka jumlah barang yang lazimkan dia oleh istighna itu 23 akidah. Memang 23 semua. Tu. Duk bawah istighna tu iaitu 23 sifat semua. Sebelah hak wajib, sebelah hak mustahil, satu hak harus. Jadi semua 23 memang dah. Mudah akidah yang buat payah. Saat ni muka kita baca kitab ya kecek satu je nampak payah. Nak serup mudah fahamnya lagu ni. Tuhan hak kita duk sembah lah ni kena pada Tuhan hak sebenar. Kita nak cek mana Tuhan hak sebenar, iaitu dia tak ada kena tupai orang lain. Dia tak ada kena tupai orang lain. Orang lain lah kena tupai dia. Maka kita nak cek kata dia tu tak kena tupai orang lain, iaitu kita cek daripada 23 sifat kita ngaji lepas dah. Mudah tak? Mudah mak? Sekat tu tak apa dah. Gapo katik sebelah tadi? Tu. Bila lagi? Wujud, kidam, baka, mukhalafatu ta'ala hadi qiyamuhu binafsih. Dah. Apa tu? Sama, basar, kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Lepas tu lawe dia. Sebelah jadi 22. Tambah sifat harus lagi jadi 23 semua. Tu Tuhan sebenar, puas hati. Puas hati kita beriman dengan Tuhan lagu ni. Dah. Apa tu faedahnya kita nak guna dalam kehidupan kita lagu mana? Biar kita semaya tu Kita semaya kena puas hati lah. Sebab kita sedang duk semaya, duk tawajuh hati kita kepada Tuhan yang sebenar. Allah yang sebenar. Tak? Kalau Allah Ta'ala takdir kita, hidup sembah tokong. Hak tu tak sebenar dia panggil. Sebab tu orang Islam ni adalah orang yang bukan hamba. Orang yang bebas sungati, orang Islam ni. Orang yang isra' sungati. Sebab apa? Ia bebas daripada Tuhan yang palsu, ia mari sembah Tuhan yang sebenar. Tu orang bebas sungguh. Tak ada kena garing ke siapa. Orang siye dia kena duk garing kot tokong. Pas nak bebas duk kena garing kot tokong. Duk cari Tuhan yang sebenar tak jumpa lagi. Gamar tak memang. Bebas ada orang lagu tu duk kena garing di tokong. Nak pergi kok tubuh tak boleh kena sembah dia. Nak kok ni tak kena sembah dia. Nak buat rumah pun kena sembah dia. Nak turun rumah, nak naik rumah kena sembah dia. Kena ambil ia tak dalam rumah. Piye bah nak duk usung dia. Bebas ada orang lagu tu. Duk jadi hamba bagi Tuhan hak palsu. Kita ni abdullah, hamba kepada Allah, maka hamba kepada Allah ninglah dia panggil orang yang bebas ngoti. Puas hati panggil puas hati orang Islam. Sebab tu kita nak sik baik ni. Kita nak sik baik. Tapi jangan hidup pesang lah. Pesang ke mana? Semua Tuhan bertepak, Tuhan duk atas arah tu, tak sengati. Kerana Tuhan perlu kepada tepat, perlu kepada jihad tu. Dah, janganlah buat kita. Ya gana bukan kita nak gapo dak. Ya benar lagu ni kena kecek benar. Dia kena kecek benar, lepas tu kita ni kena jadi bersungguh. Sebab benar ni adalah benar yang benar yang tunjuk hujung jatuh kita. Benar iman ni. Apa tu dah? Alhamdulillah pada hari ni kita ni habis istighna, nanti kita sambung lagi iftiqar pada kali yang lagi akan datang. Dah, rasa puas hati lagi. Lepas dah ni kalau semaya rasa puas hati memang. Memang kena rasa puas hati tu dah. Kena jadi khusyuk. Semaya lepas dah ni. Nak buat apa-apa ibadat lain kena puas hati. Nak sedekah kena yakin, nak gapo lagi? Nak puasa kena yakin. Sebab puas hati ni kita kenal dah Tuhan kita ni. Tuhan hak sebenar kita ni. Tu kalau mari ngaji saja, semaya tu duk kata lagi, jadi sia-sia kita ngaji. Kena wi hadir boleh. Wi puas hati kita ni. Allah hak sengati, hak teh sungguh, hak original sungguh. Memang dah, bukan hak palsu dak. Kita beli barang mahal pun tak apa. Tapi sungguh tim no, hak teh sungguh. Ni beli mahal benar pelong. Pasal nak murih juga orang jual. Yalah tak? Pasal nak murih juga ada orang jual. Baik itu sajalah untuk hari ini. Dah. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala ala wa